tentang keistimewaan Ramadan ini, suka saya nak menjelaskan ataupun memberitahu, menerangkan berhubung dengan mengaji ni. Kerana majoriti yang datang ke mengaji barakah itu adalah orang dewasa. Bahkan bukan saja dewasa, warga emas pada yang umurnya telah begitu meningkat. Dan kebanyakan kita jumpa kenapa mereka ni tidak datang belajar mengaji. Ada beberapa sebab yang kita kena pasti. Kerana belajar Quran ini sudah tentu mempunyai cabaran dan kekangan-kekangan terhadap orang dewasa untuk belajar mengaji. Hakikatnya setiap perkara yang kita lakukan dalam dunia ni mestilah ada kekangan atau halangan yang menanti kita. Namun kita perlu bijak untuk mengurus dan menghadapi situasi ini kerana masalah yang kita hadapi tidak ada jalannya, mesti ada jalan penyelesaiannya. Jadi tuan-tuan dan puan, janganlah bimbang, janganlah ragu, janganlah rasa segan, janganlah kita masa menanggung-nanggung untuk kita belajar mengaji ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan, di antaranya kita ni malu. Kita malu belajar mengaji pasal apa? Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, malu ni memang sifat dipuji. Malu ni memang sifat terpuji. La ya'umul iman kan? Malu tu sebagai beriman. Tapi bukan malu belajar mengaji. Malu kita buat maksiat. Malu kita melakukan perkara yang keji. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam belajar Al-Quran ni kita tak perlu malu. Kalau ni ikutkan malu, saya pemalu. Saya tak ada ilmu kan. Tetapi oleh kerana keperluan untuk kita mengisi ruang yang ada bulan Ramadan ni, terpaksa hilang kalau perasaan malu tu. Maka sebab itu kita kena buangkan. Dan kita rasa ini satu kewajipan yang mesti kita laksanakan. Macam semayang, takkan kita malu semayang. Puasa, takkan malu puasa, sama je. Kewajipan semayang, kewajipan puasa, kewajipan belajar Quran, sama fardu. Tuan-tuan malu tak semayang? Kita malu tak puasa, tak malu kan? Maka sebab itu, tak perlu kita malu belajar mengaji ni. Maka memang kita tak nafikan bahawa memang ada perasaan malu ni. Maka sebab itu tuan-tuan, sebagai tua, lanjut usia, ada orang lebih muda daripada kita dan sebagainya, kita tak sama bacaan gitu sebagainya. Maka sebab itu tuan-tuan, yang pertama ini, hilangkan sifat malu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Al-Quran ini punya satu kehebatan sangat hebat. Selama ini kita tak belajar mengaji kerana kita merasakan bahawa Al-Quran ini tidak apa-apa. Biasa saja. Tapi sebenarnya tuan-tuan, Al-Quran ini merupakan suatu ilmu yang sangat, satu mujizat yang sangat hebat. Kerana bila tiba bulan Ramadan yang mubarak ini, sudah pasti umat Islam akan memperingati beberapa peristiwa dan sirah Rasulullah yang berlaku lagi merupakan di antara peristiwa agung itu turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Itulah kehebatan Al-Quran. Maka takkan kita malu dan takkan kita nak membiarkan peluang untuk kita bersama dengan kehebatan yang didapat oleh Muhammad SAW sebagai mukjizat yang paling agung, iaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada kita khusus bulan Ramadan ini. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita tak boleh baca Al-Quran bulan Ramadan ini sangat rugi. Jadi untuk itu, jangan kita lepaskan peluang dan mesti kita belajar mengaji. Maka sebab itu mengaji barakah menyediakan tempat untuk kita belajar mengaji sama-sama. Belajar ataupun mengajar, tak kisah. Yang pentingnya kita tahu. Bila kita tahu kehebatan, kalau kita orang tu hebat kan, kita nak jumpa dia. Kenapa kita hari ni kita tak begitu ambil hindah sangat dengan Quran? Kerana kita tak perasan bahawa Al-Quran punya kehebatan sangat hebat. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan bincang kehebatan Quran ni secara detail kalau sempat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya Ramadan yang padanya turun Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Al-Quran tuan-tuan menjadi petunjuk. Kalau kita nak tahu, contoh kalau kita sesat jalan, kita minta orang tunjuk. Cari orang bertunjuk. Tunjuk tu maknanya betul tempat kita pergi. Quran ni tuan-tuan, petunjuk macam tu pula. Tapi dia menunjuk kita untuk masuk surga Allah Ta'ala. Kita hebat di dunia tuan-tuan kalau kita Quran. Kita hebat di dunia, kita cemerlang di dunia, kita hebat semua tuan-tuan. Syarat kita mengikut Al-Quran. Maka sebab itu kita kena belajar mengaji. Kan? Kena belajar mengaji dan mengaji barakah. Menyediakan tempat. InsyaAllah tuan-tuan, hubungilah rumah mengaji barakah ini. Ataupun kata tuan tak boleh mengaji pun punya apa, okey. Sama juga. Orang tu dapat belajar mengaji kerana sumbangan kita. Tapi jangan kita harap sumbangan kita saja ya. Kita sendiri tak buat.
Maka sebab itu sebagai petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara yang benar yang salah. Nak tahu benar, nak tahu salah, kita rujuk Al-Quran, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita hari ini fokus kepada tajuk kita pada hari ini. Itu tentang Ramadan. Kita cerita tentang Ramadan. Ramadan ini, tuan-tuan, banyak keistimewaan dia. Banyak kelebihan dia, banyak fadilat dia. Jadi tuan-tuan, nak sebut bahawa Ramadan ini masanya panas. Bukan saja panas, tapi panas yang sangat terik. Dinamakan demikian kerana bulan Ramadan tersebut di tanah Arab kebiasaannya cuaca panas. Biasanya di tanah Arab bulan Ramadan ini cuacanya panas. Dan panas terik serta kering. Maka mana panas tersebut diharapkan dapat membakar segala kotoran dosa kepada orang yang berpuasa. Orang yang menghidupkan ibadah pada waktu bulan Ramadan ini sepanjang bulan Ramadan. Oh, tuan-tuan dan puan. Nak sebut maknanya, Ramadan ni ialah pembakar dosa. Habis dosa kita dibakar. Maknanya kita kalau mati, Ramadan ni dosa kita tak buat dosa. Seperti yang saya sebut dulu bahawa, janganlah kita mati bawa dosa. Bawa pahala. Dosa ni kita tinggalkan dulu. Sebab itu tuan-tuan, ibadat ini satu perkara yang membuktikan bahawa kita ni ada Tuhan punya. Siapa yang suruh kita berpuasa? Kita kenal tak siapa yang suruh kita berpuasa? Sebab tu kadang-kadang kita rasa, tak apalah puasa lebih kurang je. Sebab apa? Sebab kita tak tahu siapa yang suruh kita berpuasa. Kalau kita di pejabat bekerja, satu kita sebagai pegawai biasa, pengarah, tuan sila buat ni. Oi, kita buat yang sebaik-baik. Sebab kita tahu tuan kita tu garang ke orangnya, baik ke orangnya, hebat ke orangnya. Dia kena proper sebagainya. Kita akan buat baik. Kalau kita tak buat betul, dia marah. Dia komplain, kadang-kadang dia garang. Ya Allah, sebab apa kita buat terbaik? Pasal kita kenal orang yang suruh kita buat kerja. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa remeh, rasa kita merengat sebab kita tak kenal siapa yang suruh kita berpuasa. Maka sebab itu kena cari. Itu kena belajar. Itu kita kena faham bahawa siapa sebenarnya yang suruh kita berpuasa. Kalau kita kenal itu tuan-tuan, memang kita tiap-tiap petang lah bersama-sama ni. Ramadan itu tuan-tuan. Maka sebab itu tuan-tuan, panas ni dia membakar dosa. Membakar dosa, tuan-tuan. Sebab itu yang kita lepaskan dengan begitu sahaja. Dan nak sebut bahawa kenapa Ramadan istimewa? Kerana yang pertama sekali, bulan Ramadan ni namanya Sayyidus Sah. Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur. Penghulu sekalian bulan. Syahrul. Syahrul Ramadan ni penghulu. Macam kita kan. Nabi Muhammad SAW penghulu Nabi. Sayyidul Rasul. Betul orang Tuan Rasul ni panggil Said. Kan? Sayyidul, Said. Sayyidina Muhammad. Said tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya Said Muhammad. Nah tu kita. Said kita ramai-ramai Muhammad. Tu nama Said. Yang kata dia keturunan Nabi tu pasal dia Said tu lah. Said Muhammad. Sebenarnya nama dia Muhammad. Tapi tak wajar kita panggil dia Muhammad saja. Said mana tuan. Encik, Datuk, Tan Sri. Itu Said tu. Said Muhammad. Sayyidina Muhammad. Maka, bulan pun ada juga. Penghulu dia itu Ramadan. Macam Jumaat. Sayyidul Ayam. Sayyidul Ayam. Ayam tu cakap Arab. Bukan ayam kita makan tu. Ayam tu maknanya hari. Hari Jumaat Sayyidul Ayam. Hari Jumaat tu penghulu segala hari. Maka, penghulu Ramadan ini, penghulu bulan ini, bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran ni itu bulan Ramadan. Dan terlalu banyak keistimewaan dan kelebihan bulan Ramadan ni, maka sebab itu dia mendapat gelaran Sayyidul Syahrul. Penghulu sekalian bulan. Di mana dalamnya itu ada ibadah puasa. Bulan lain ada juga puasa tapi tak wajib. Kecuali kita bernazar. Kena ingat ya. Kita puasa ni, puasa wajib ni ada beberapa perkara. Yang pertama puasa Rajab Ramadan. Yang kedua puasa qada. Wajib. Mana tuan-tuan dah tinggal puasa tu kena qada, kena ganti. Jangan lupa. Kita dah bincang bahawa ni qada. Lepas tu kalau kita bernazar. Qada bernazar. Lepas tu tuan-tuan ini wajib. Tetapi itu kita sendiri yang cari pasal. Kenapa bernazar? Saya kalau dapat sesuatu ni saya nak puasa 3 bulan berturut-turut. Jangan lepas saya tuan-tuan. Jangan kita bernazar benda yang kita tak mampu buat.
Sebab bahawa boleh kita bernazar berpuasa tapi tidak bulan Ramadan. Kalau kita kata bernazar puasa bulan Ramadan, tak sah. Nazar kita puasa bulan Ramadan memang kita wajib puasa. Maka sebab itu tuan-tuan, kita wajib berpuasa selama sebulan penuh. Sebulan tu mungkin 20 hari, mungkin 29 hari, mungkin 30 hari. Yang penting dia tak kurang daripada 28 hari. Yang ada 28, 29, 30. Itu bergantunglah kepada penyimpan maha besar raja-raja kita. Kalau dia kata puasa, puasa. Kalau kata raya, raya. Itu lah. Maka sebab itu tuan-tuan buat, sebab tu dia digelar sebab tu dia istimewa. Kerana puasa sepenuh. Tinggal lagi kita lah. Nah, sebab bahawa kita yang telah wajib berpuasa yang kita bincang tu, wajib puasa setiap hari. Kecuali uzur. Bukanlah Allah Ta'ala ni kejam sangat. Sebab tu dia kata bahawa ada kelonggarannya, ada rosahnya, ada keringanannya. Sakit kan, musafir, dan berbagai-bagai sebab ya, tua dan sebagainya. Tapi asalnya bulan Ramadan lah bulan puasa, bulan yang penuh keberkatan. Dalam bulan Ramadan juga ada zakat fitrah. Bulan lain tak ada. Mana ada zakat fitrah bulan lain? Bulan Ramadan je ada zakat fitrah. Ke tuan-tuan nak zakat fitrah bulan Muharram? Tak boleh, tak sah. Kalau tuan-tuan niat zakat pun dia tak jadi zakat, dia jadi sedekah. Dia tukar automatik jadi sedekah. Jadi tuan-tuan, mari sama-sama kita menghayati betul bulan Ramadan ni. Dia berpuasa. Puasa tu betul. Nanti kita bincang tahap-tahap tingkat-tingkat puasa. Tuan-tuan, dia ada zakat fitrah. Yang lain-lain ada zakat ke, tapi bukan zakat fitrah namanya. Zakat harta, zakat pertanian, zakat perniagaan. Itu bila boleh bayar. Kalau tuan-tuan boleh berniaga bulan 1, bulan depan. Kalau tuan-tuan boleh berniaga bulan 3, bulan 3 tahun depan. Dia cukup setahun itu. Zakat gaji dan macam-macam lah. Jangan lupa tuan-tuan, zakat gaji kena bayar 25%. RM1,025 je. Jadi kita allocate lah sebulan RM50. Tak, setahun RM600 untuk zakat gaji kita. Cukup tak cukup. Lepas tu kalau tuan-tuan nak release income tax, ambil resit. Kan? Macam kami pun kalau nak resit kita boleh bagi tapi 10% je lah allocate daripada election ni. Tuan-tuan, maka sebab itu tuan-tuan ada zakat. Tak zakat fitrah je. Maknanya selepas habis hari raya tu wajib bayar. Kata berdosa gitu. Wajib. Sebelum hari raya tu afdal bayar. Maka sebab itu tuan-tuan kena bayar. Sekarang ni senang bayar zakat fitrah online. Semalam ada orang telefon saya, "Ustaz, boleh ke zakat fitrah online ni?" Boleh, tak boleh tak bayar. Bayar boleh. Ikut mana pun tak apa. Online, offline, ada lain, site lain. Yang penting bayar. Yang tak bolehnya ialah tak bayar. Jadi dikata bahawa dari segi kesahihannya, kena ada akad sebagainya. Akad tu tuan-tuan memang kena berakad. Tetapi kalau kita boleh berakad, macam orang kahwin kan. Kahwin, kena tu online dah tak boleh. Maka sebab itu tuan-tuan, jangan kita risau online. Sebab hari ni Allah Ta'ala yang mengilhamkan manusia cipta online ni. Di mana nak mudahkan kerja kita. Semua tuan-tuan yang buat ni Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita. Buat kamera, buat telefon, buat live ni. Allah Ta'ala ilhamkan, memudahkan kita. Musim COVID ni kan, 19 ni. Nak dengar ceramah tak boleh. Masjid tutup, surau tak bagi pergi. Jadi kita tak ceramah ni online. Live di FB. Tuan-tuan dalam apa ni, dalam YouTube saya pun ada juga. Boleh tengok. Maksudnya tuan-tuan hebat yang bulan Ramadan ini ada zakat fitrah. Online tu jangan mundur. Yang penting bayar tu. Tuan-tuan jangan lupa bayar zakat fitrah. Ataupun nak bayar direct kepada orang yang berhak pun boleh. Fakir, miskin, ibu sabir macam saya ni boleh juga. Tak ada masalah kan. Online kat saya pun okey, sah insya-Allah. Saya pun akan gunakan wang tersebut untuk mengaji, membangun rumah gaji. Tak nak itu ibu sabir, itu orang belajar. Tapi bukan nak kata suruh bayar kat saya. Nak beritahu bahawa ada hak-hak dia. Nanti marah pula orang jawab ustaz kamu kata ustaz ni minta bayar zakat kat dia pula. Tak. Minta maaf. Cuma nak beritahu. Boleh, mana orang macam saya ni boleh. Ustaz-ustaz ke guru
pondok ke pelajar gabung ke. Cuma dia melibatkan apa? Melibatkan kepercayaan, sikoh dan sebagainya. Ya. Tapi tuan-tuan, kalau kita bayar, lepaslah tanggungjawab kita. Lepaslah kita punya kewajipan kita. Tinggal duit dia guna itu pada orang menerima lah. Kalau kita cerita panjang cerita kan. Dalam bulan Ramadan juga ada solat tarawih. Bulan lain tak ada solat tarawih. Bulan Ramadan saja ada solat tarawih ni. Bulan lain tak ada. Sebab tu jangan tinggal tarawih. Bukan tawarih. Ni sejarah masa kami belajar dulu. Tarawih ni maknanya rehat. Santai-santai, senang-senang. Solat dengan senang. Jangan risau gelisah, santai. Solat rasa tenang, aman, damai. Kalau rasa letih sangat, duduk. Solat duduk. Sebenarnya tarawih ni boleh duduk. Walaupun kita segar-bogar, boleh duduk. Ustaz saya sihat lah, umur 25 tahun ni. Boleh berdiri, tak apa, nak duduk. Boleh duduk, boleh. Tapi separuh lah dia punya pahala je. Maknanya sah. Sembahyang lain, kalau kita mampu berdiri, wajib. Tapi kalau sembahyang sunat, walaupun kita mampu berdiri, boleh kita sembahyang duduk. Jadi jangan tinggalkan tarawih. Tapi jangan lupa, lepas tarawih kena witir. Kerana witir itu lebih utama daripada tarawih. Witir itu lebih utama tarawih. Maknanya, silaplah kalau kita buat tarawih tapi tak buat witir. Ataupun buat witir tak buat tarawih. Lagi silap kalau tak buat dua-dua. Tarawih tak buat. Witir pun tak buat. Tenang. Maka sebab itu tuan-tuan, kita solat tarawih. Kejar memang 30 hari ni. Sebab bulan lain tak ada. Nak tunggu tahun depan. Belum tentu ramai kawan saya meninggal dah. 2-3 orang dah. Bulan Ramadan ni. Kod tak sempat kita. Maka kita buatlah sempat. Masa kita sempat ni. Yang kita bincang dulu bahawa kejarlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Tak? Di antaranya hidup sebelum mati. Sihat sebelum sakit. Ini kita sihat. Segar-bogar ni. Makan bukan main selera lagi buka puasa tak? 2-3 kali tambah. Selera sangat. Musim sekarang ni. Covid lah. Tapi selera tidak menghalang kita. Covid itu tidak menghalang kita untuk selera makan. Tak apa. Selera makan tu anugerah, nikmat Allah Ta'ala bagi. Jangan kita biarkan nikmat yang Allah bagi kita, yang kita tak gunakan nikmat tersebut. Cuma jangan melampaui batas. Makan tu memada lah. Makan tu jangan sampai orang temeluh panggil perut mentek. Itu orang temeluh. Nak beritahu temeluh. Jangan sampai mentek. Itu bahasa temeluh. Saya keluar ke sikit bahasa temeluh. Kok ada orang luar pada temeluh dengar lah. Gitu tak. Maka sebab itu tuan-tuan, sihat. Boleh tarawih dengan sempurna. Buat 8, buat 20, tak kisah. Yang penting kita solat tarawih dengan sempurna. Lepas tu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan juga ada Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Masya Allah tuan-tuan, Al-Qadar. Al-Qadar itu khairun min alfi syahr. Qadar itu, tuan tanya, engkau tahu tak apa itu Al-Qadar? Iaitu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin 2000, mungkin 3000, mungkin 10 tahun bulan. Kenapa kita duk fikir 1000 bulan? Bukan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Mana? Lebih baik awak buat sikit. Lebih baik ke mana? Banyak lah. Nampak tak? Lebih baik. Bukan bersama dengan 1000 bulan. Bukan qadar itu ialah bersama dengan 1000 bulan. Bukan. Lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin orang dapat 1000, mungkin 2000, mungkin 1000, mungkin 10,000. Nasib dia lah. Tuan-tuan, Lailatul Qadar ni confirm kita dapat. Tinggal lagi, bukan confirm kita lalui. Ini kita dapat tak dapat, kita ambil tak ambil je. Sebab dia turun dalam bulan Ramadan. Kita hidup dalam Ramadan, memang kita lalui. Maka sebab itu, sejak 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, jangan kita lalai. Sebab rugi. Walaupun kita tak tahu bila tarikh dan malam semua dalam qadar ini, tapi kalau kita buat tiap-tiap malam, dia kena macam kita pasang pancing. Kita pasang 30 pancing. Pancing 1, pancing 2, pancing 3, takkan tak kena 1 pun.
Tuan-tuan. Kena insya-Allah. Maknanya kita pasal umpan sama je. Maknanya umpan ni pancing satu ini umpan dia. Pancing dua sama umpan. Maknanya setiap mana 1 sampai mana 30 tu amalan kita sentiasa hebat. Bertambah. Maka kita akan dapat seolah-olah beribadat lebih dari 1000 bulan. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala bagi kita sebanyak-banyak nikmat. Sebab tu saya kata, tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala sayang kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala rindu kita. Allah Ta'ala ternanti-nanti bila kita nak jumpa dia. Tapi kita tidak menyahut apa yang Allah Ta'ala offer, tawarkan kepada kita. Allah Ta'ala tawarkan keampunan. Allah Ta'ala tawarkan 1000 bulan. Allah Ta'ala tawarkan segala kehebatan dengan pahala yang berganda-ganda, bersedekah pahala yang berganda-ganda. Tapi kita tak buat. Masya Allah, tuan-tuan, kenapa? Allah sayang kita. Kalau Allah tak sayang kita, tuan-tuan, kita tak macam ini. Sebab itu, tuan-tuan, kita sihat, kita sejahtera. Lagi kita hidup berkeluarga, ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada harta, ada rumah tangga sebagainya. Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala sayang kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala rindu kita. Tapi adakah kita sayang Allah Ta'ala? Dan adakah kita rindu kepada Allah SWT? Sebagaimana dia rindu kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata bahawa sehasta, sejengkal umat, hamba aku dekat dengan dia, sehasta dekat kita. Kita berjalan dekat dia, dia berlari anak dekat kita. Kita berjalan menuju dia, maknanya kalau kita pergi masjid contohnya, kita berjalan kaki, Allah Ta'ala berlari-lari anak. Datang dekat kita, seolah begitu. Punya dia sayang dan rindunya kepada kita. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi dia offer banyak. Sebab itu tuan-tuan, tanda sayang Allah Ta'ala ni, dia nak bagi kita pahala sebanyak-banyaknya. Malam 1000 bulan, ada solat tarawih, ada zakat fitrah, ada nuzul Quran, Masya Allah, tuan-tuan. Maka sebab itu panjangan kita, biarkan bulan Ramadan ini begitu sahaja. Dan juga tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini ada nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Unzila ila fil Quran. Ramadan ini turun padanya Al-Quran. Quran yang saya sebut tadi, yang kita bincang tadi, Allah tak turunkan dalam bulan Ramadan. Kita belajarlah Quran, tuan-tuan. Besar sangat ganjaran dia. Dalam Al-Quran ni ada segala-gala. Semua ada. Dunia nak cemerlang dalam Al-Quran. Nak selamat daripada api neraka dalam Al-Quran, tuan-tuan. Nak cemerlang dunia, nak cemerlang akhirat, semua ada dalam Al-Quran. Nak cerita panjang Quran ni masalah, tuan-tuan. Untuk itu, tuan-tuan, datang ke mengaji barakah. Datang, jangan tak datang. Datang mengaji, datang belajar, jangan malu. Kita standard. Kita ada kaedah kitai. Tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan banyak kaedah Quran, halaki lah, talaki lah, baghdadi macam-macam. Dekat kita ada kaedah kita. Kaedah kita sendiri. Kitai. Kaedah kitai. Ni tuan-tuan. Tak apa. Lepas tu kita ada tadarus Al-Quran. Tadarus. Tapi kan tak boleh mengaji, macam mana kita nak tadarus? Tadarus kan, ada kumpulan ramai, 30 orang, 20 orang, tak kisah. Tadarus Quran. Seorang-seorang pun boleh. Ramai-ramai pun tak apa. Yang penting kita tadarus. 1 ayat sehari pun tak apa. 10 ayat sehari pun tak apa. 1000 ayat sehari pun tak apa. Tak. Yang penting kita tadarus. Ikut kemampuan kita. Jangan duk kejar sehingga bacaan tak betul. Bukan khatam Quran tu yang utamanya. Tadarus tu. Bacaan yang sebetul-betulnya. Tuan-tuan. Gitu lah. Tak? Gitu tuan-tuan. Ni sibuk nak tamat cepat. Khatam. Bacaan. Lentang pukar. Mengapu. Tajwid tak ke mana, sebutan tak ke mana, bagi atas ke bawah lepas ke depan lepas ke belakang. Susah tuan-tuan. Kan? Baca mana balik. Beralur, slow. Tartil and tadwir. Tak? Ni tuan-tuan. Jangan nak cepat je, nak habis mengaji. Ya Allah, itu aku. Ada kelebihan sedekah lagi. Ni sedekah tuan-tuan. Bulan depan ni sedekah. Sedekah. Bolehlah tuan-tuan. Terima kasih kepada penyumbang. Dan tuan-tuan yang belum menyumbang tu tengok. Di bawah tu ada nombor akaun. Bulan Ramadan ni jangan kita lepaskan peluang. Boleh tuan-tuan menyumbang. Tuan-tuan mesti menyumbang ke mengaji barakah. Sebab lain okey, tak masalah. Kita minta. Bukannya benda dipaksa, wajib tak. Cuma ada peluang.
Mungkin mereka kita tak tahu, nak sedekah mana ni? Tak tahu. Tak apa. Rumah Ngaji Barakah menyediakan 2. Bank Islam 1, Maybank 1. Tuan-tuan pilihlah 2. Salah satu. Ataupun pilih kedua-duanya. Jangan tak pilih lah 2 kan. Sian Rumah Ngaji Barakah ni kan. Mana yang bersedekah? Berlipat kali ganda dia punya pahala. Masya Allah tuan-tuan. Orang kata bahawa bulan Ramadan bukan bulan sedekah. Bulan berganda-ganda bersedekah. Kalau biasanya kita RM1, hari ni RM1 seposen. Kan? Tak apa, RM1 pun kita minta tuan-tuan. Rumah Ngaji Barakah ni orang derma RM1. Saya minta RM1 je. Satu orang RM1. RM1 sehari ke RM1 sejam ke tak kira lah. Tuan-tuan. Tu ada. Kita telah sediakan. Dia punya nombor akaun kat bawah tu. Kat bawah tu. Online boleh. Kita ada QR Pay. Nanti kita akan letak QR Pay insyaAllah. Boleh situ. Crack. Tak payah ke bank. Klik situ je QR Pay. InsyaAllah tuan-tuan. Lepas tu kita ada tazkirah ni. Sekarang kita tengah tazkirah. Bulan lain jangan tazkirah. Tapi saya tuan-tuan. Hari lain pun saya tazkirah je. Cuma hari ni kita sambung terus sampai bulan Ramadan. Kerana kita tak boleh belajar. Mengaji. Khusus sebagainya. Kita buat tazkirah. Biasa kalau bukan bulan Ramadan kita buat pukul 2:30 petang. Bulan Ramadan ni pukul 6:30 sebelum kita tunggu buka puasa. Santai-santai ni. Yang kita buat masa. Iktikaf dah banyak lagi tuan-tuan. Tak sempat nak bagi tahu. Banyak ni. InsyaAllah kita sambung lah besok. Hari ni kita tak sempat. Kita sambung ke 19 Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan lupa. Tunggu besok pukul 6:30 petang. Kita jumpa besok. Beritahu kawan-kawan. Share. Beritahu adik-adik, anak-anak, mak ayah, adik-adik, isteri, suami. Beritahu dia. 6:30 bersama dengan Ustaz Suhadiman dari Rumah Ngaji Barakah. Sampai kita dapat manfaat ilmu, kita dapat manfaat masa yang terisi dengan berfaedah. Kita harap begitu tuan-tuan. Sampai situ dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan puan. Terima kasih kepada yang menyumbang. Terima kasih kepada yang akan menyumbang. Terima kasih kepada yang bercita dan menyumbang. Terima kasih kepada yang sama-sama share, like dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan dan puan, moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu taala dan kita diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Dan jangan lupa tuan-tuan, solat hajat dan supaya Allah Taala membebaskan kita daripada COVID-19 ni. Kita berdoa, kita bersalawat dan sekali-kali jangan kita lupa untuk kita mengaji. Wallahu a'lam. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa hari esok. Salam Ramadan.